Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Petang ni saya nak berkongsi sedikit tentang bukan strategi tapi sekurang-kurangnya suatu langkah yang maybe memudahkan saya untuk memberi penjelasan kepada kawan-kawan yang baru nak mendaftar di peringkat master ataupun mereka yang maybe dah lama meninggalkan master nak buat PhD jadi dah lupa dah ataupun maybe strategi lama tu dah tak boleh pakai lagi. Untuk memulakan pencarian tajuk dan pembacaan-pembacaan yang kita katakan bersistematik. Tidaklah asal kita nak baca, kita baca saja kemudian tak tahu hala tuju apa yang sebenarnya kita nak cari. Okey, nasihat yang diterima umpamanya bacalah 30 artikel dulu, lepas tu bacalah 100 artikel dulu, itu nasihat yang pada saya adalah satu permulaan yang akan menyukar dan menyusahkan yang tidak banyak memberikan makna kepada postgraduate. Jadi saya nak mencadangkan apa yang saya sebut sebagai 3x3x3. Apa tu? Hanya satu strategi saja untuk kita mulakan bagi memudahkan saya membicarakan apa yang akan anda lakukan terutama kepada novice yang maybe tak tahu nak mula dekat mana dan nak buat apa. Pertama, mesti anda mengetahui keyword kajian yang anda nak lakukan. Kalau siapa tak ada keyword, tak tahu apa nak buat, itu sebenarnya satu yang sangat malang. Anda nak mencari, mesti ada keyword. Nak cari kereta hilang, apa keyword dia? Nombor plat, jenis kereta dan warna. Sekurang-kurangnya 3 ini. Okey, lagi banyak lagi baguslah. Tapi at least 3 ni itulah cukup untuk menunjuk satu perjalanan kita dalam pencarian. Nak cari orang hilang, kawan-kawan kena tahu nama dia siapa kan. Tak terlupa Ben atau Benti dia cerita lain, tapi korang tahu nama dia Samsudin. Tak boleh nama Sam. Sam apa kan? Samsudin contohnya kan. Okey, at least ada satu. Yang cantik Samsudin Benti Azhar. Lagi cantiklah, ada 2 kan. Apa saja pencarian mesti mula keyword. Kalau tak ada keyword, maka forget about it. Okey, sama macam kita buat research. Sekurang-kurangnya anda sendiri ada idea keyword yang anda nak buat kajian. Katalah anda telah pun berpengalaman bekerja selama beberapa tahun dan akhirnya anda berfikir untuk buat tajuk yang agak latest kepada anda dan anda percaya ia juga latest kepada dunia scholar tapi anda tak sure, maka anda bercadang untuk memilih computational thinking dan juga creativity sebagai contoh sahaja. Okey, dan dalam STEM lah, matematik ke, sains ke, fizik ke, biologi ke, tak timbul isu. Jadi yang pertama adalah 3 yang pertama, the first 3 ialah mendapatkan 3 pilot artikel yang menggabungkan kedua-dua keyword tadi. Okey, jangan mula dengan 3 keyword ya. Sebab suka dapat 3 keyword. Okey, tapi anda boleh menambah keyword selepas itu, tak apa. Tetapi keyword mulakan dengan 2. 1 nanti terlampau banyak. 2 saya rasa memadai untuk kita mulakan pembacaan. Contohnya computational thinking. Dapatkan 3 pilot artikel, okey, bermula dengan tajuknya mestilah tajuk computational thinking dan kalau ada dikahwinkan dengan creativity itu lagi baik. Okey, tapi kalau tidak ada, sekurang-kurangnya tajuknya computational thinking, di bawahnya bukan tajuk ya, di bawahnya ada elemen ataupun variable creativity. Okey, ataupun di atasnya creativity, di bawahnya ada elemen computational thinking. Okey, itu sekurang ataupun yang paling lelaki sekali, di atasnya maybe tajuk lain tapi di bawahnya menggabungkan elemen computational thinking dan creativity. Pokoknya apa? Kombinasi kedua-dua tu wujud dalam artikel tersebut. Maka 3 artikel sebegini dinamakan pilot artikel yang akan memandu kita untuk mengetahui langkah selanjutnya. Okay, selepas dapat 3 pilot artikel ini, anda baca. Okay, dan dapatkan sedikit idea macam mana kedua-duanya itu bergabung terlebih dahulu. Lepas tu baru anda mendalami masing-masing keyword. 3 yang kedua, the first, the second, 3. Iaitu 3 artikel yang tajuknya mesti creativity dalam bidang education ya. Dan 3 lagi artikel yang tajuknya mesti tajuk computational thinking dalam education juga. Tujuannya untuk melihat apakah teori yang digunakan oleh artikel ini
yang tentang kreativiti tajuknya, dan teori yang digunakan oleh tiga artikel ni yang tajuknya computational thinking. Okey. Sekarang kita dah ada berapa artikel? Kita dah ada 9 artikel. 3 pilot artikel, 3 pilot creativity dan 3 pilot artikel menggabungkan kedua variable ini. 3 artikel tentang creativity dan 3 artikel tentang computational thinking. Ada 9 artikel sekarang. Jadi daripada 9 artikel tu tentulah dianya saling berkaitan dan anda terdapati secara umumnya ataupun anda tertarik dengan pendekatan yang dibuat menggunakan reka bentuk mixed method atau menggunakan case study, terserahlah kepada anda. Okey, kalau anda dapati kecenderungan mereka menggunakan struktur equation model, gunalah struktur equation model. Okay? Walaupun anda belum tahu lagi, tetapi kita pergi langkah 3 yang terakhir, iaitu mendapat 3 buku, sama ada buku ataupun handbook. Okey, textbook ataupun handbook. Okey, tak kisah kedua-duanya. Pertama, dapat buku yang berkaitan dengan method. Contohnya anda macam nak buat case study, maka buku contohnya Robert and Yin, case study, spesifik tajuknya case study oleh Robert and Yin. Okey, anda boleh baca buku itu dan dalami macam mana untuk buat case study, apakah elemen utama ada dalam case study. Okey, yang kedua tentang teori. Okey, dan teori ini anda boleh dapatkan handbook. Handbook dalam itu ada 10 ataupun 15 atau 20 kajian-kajian yang di atas tajuk creativity sahaja ataupun di atas tajuk computational thinking sahaja. Di situ anda akan tahu teori. Okey, dan dia dibincangkan dengan agak panjang lebar sebab banyak artikel-artikel dalam tu yang kadang-kadang saling berkaitan. Okey, jadi anda pastikan apakah teori yang anda nak gunakan. Okey, selalunya teori ini tidak dikupas terlalu panjang sebagaimana method ya. Teori ini selalunya dia akan menerangkan elemen-elemen utama saja dan anda boleh fahami elemen-elemen itu dengan membaca beberapa kajian-kajian yang sama dalam handbook umpamanya. Jadi teori boleh dapati daripada handbook. Tetapi ada juga buku-buku yang memang khas tentang teori walaupun tidak jelaslah. Contohnya buku Instructional Technology. Dalam tu banyak teori-teori, tapi pastikan anda baca artikel supaya anda tahu apakah teori spesifik yang mungkin sesuai untuk anda buat kajian. Whatever is it, bacalah buku ataupun handbook. Dan yang ketiga, baca tentang analisis data ataupun statistik. Kalau anda gunakan struktur equation model, cuba dapatkan. Okey, kalau Rash model, cuba dapatkan Trevor Bond umpamanya. Okey, kalau computation, kalau struktur equation model, maybe kita ada buku Prof. Zainuddin sebagai contoh. Dan kalau anda buat ANOVA, MANOVA, okey, dan kawan-kawan statistik, multiple linear regression, boleh baca buku banyak ya. Research method and statistics in social science. Maka dengan 3 bahan ini dan juga 9 bahan di atas, anda dah ada 12 bahan sekarang. Okey, 12 bahan itu sebagai permulaan anda untuk put yourself on the right track. Okey, itu yang penting terlebih dahulu. Kalau anda dah baca ada elemen tersebut di dalam artikel, maka tentulah ada konstruk-konstruk yang dibincang sebelumnya dan tentulah anda akan dapat soal selidik. Kalau tidak ada soal selidik, anda boleh bina soal selidik daripada konstruk-konstruk yang anda telah pun baca. Okey, yang penting teorinya ada, metodnya ada dan dia telah dibincangkan. Dan yang paling penting juga, jangan lupa hadkan 3 tahun ke belakang. Okey. Kalau dalam Mendeley anda type year 2018 to 2020. Itu yang terbaik ya. Dalam Mendeley type ya year 2018 hingga 2020. Maka di situ anda sebenarnya telah memulakan satu pencarian dan juga satu asas sebelum anda memulakan penulisan proposal. Itu saja bagi saya pada petang ini. Mudah-mudahan ia dapat manfaat bersama. Okay, I love you. Bye-bye. Wah.